A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana anda sedang bersama dengan saya Jalal Zaiki dari Masjid Khalid Al-Walid Kuala Lumpur dalam lintas langsung salat Jumaat yang dibawakan khas untuk anda. Dan istimewanya hari ini, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah pun berkenan untuk mencemaduli ke majlis bersempena sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-90. Hari ini hari Jumaat tanggal 14 Rabiul Awal 1445 Hijri bersamaan dengan 29 September 2023 dan jam sekarang menunjukkan 1 minit tengah hari dan insya-Allah saya akan ditemani oleh Muhammad Zaid Abdul Samad dan juga penerbit Encik Rahman pada hari ini yang mulia. Kita sedang menantikan masuknya waktu salat Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya yang bakal dikumandangkan azan pada jam 1.07 tengah hari ini. Dan kita akan bersama-sama dengan imam yang akan bersama-sama memberitahu dan memberikan informasi tentang khutbah pada hari ini, iaitu Brigadier General Muhammad Hamzah Adam dengan tajuk khutbahnya yang akan disebutkan seperti tadi. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan hari ini hari yang istimewa kerana kita ada bacaan Yasin dan juga program-program bersempena dengan sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-90. Mungkin sebagai permulaan ini saya nak tanyakan kepada tuan, apakah istimewanya dari segi jemaah di Masjid Khalid Al-Walid ini? Adakah terbuka untuk semua warga sekitar ini ataupun hanya khas untuk anggota? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat Hari ATM Angkatan Tentera Malaysia ke-90 kepada seluruh warga ATM yang berada di seluruh negara dan juga mereka yang melaksanakan misi di luar negara. Untuk makluman saudara, masjid ini merupakan masjid yang utama di dalam ATM, yang mana segala aktiviti ketenteraan dilaksanakan di masjid ini yang melibatkan pembesar-pembesar dan melibatkan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Dan masjid ini sebenarnya walaupun dia dimiliki oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM, namun dia terbuka kepada semua ahli Korea kerana masjid ini menyediakan gerbuk rezeki, menyediakan dewan untuk digunakan pakai oleh para jemaah, disediakan rawatan Islam dan disediakan ruang parking yang luas serta ruang solat yang luas memuatkan sehingga 3,000 orang jemaah insya-Allah. Baik, itu dia Masjid Khalid Al-Walid. Dan berkenaan dengan khutbah pada hari ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang agak panjang, iaitu Ibrah Tualang dalam merealisasikan kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Dan soalan pertama saya ialah berkenaan dengan apakah signifikannya tualang ini sehingga diangkat menjadi tajuk khutbah pada hari ini bersempena dengan sambutan Hari ATM. Kita mengambil tajuk Ibrah Tualang dalam merealisasikan kedaulatan negara, tanggungjawab bersama kerana kita ingin memberikan satu kefahaman ataupun meningkatkan kefahaman di kalangan warga ATM bahawa mereka seumpama dengan tualang yang mana mempunyai akar yang menunjang ke bumi dan dahan yang tinggi melangit serta memberi perlindungan kepada seluruh mereka yang berada di sekitar tualang tersebut. Yang mana tualang ini bukan sekadar memberikan dia punya perlindungan kepada pokok-pokok yang lain, tapi menandakan betapa gagahnya, kukuhnya ataupun konsistennya ATM ini dalam memberikan perkhidmatan, menjaga kedaulatan negara dan menjaga keamanan seluruh rakyat Malaysia khasnya.
Dan mengikut Tuan berkenaan dengan kekuatan tentera dan juga kedaulatan negara, adakah ini selari dengan sirah Nabi SAW yang kita bukan hanya lihat baginda Nabi SAW sebagai seorang yang berdakwah di masjid, tapi juga mempunyai kekuatan tentera yang kuat? Mungkin ada ulasan sedikit. Subhanallah, saudara, sesungguhnya kekuatan tentera itu berada ataupun merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh seluruh umat Islam. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bi'adullahi wa aduwakum. Yakni hendaklah kamu sentiasa bersiap siaga dengan persiapan yang kamu ada, dengan kekuatan yang kamu ada, kerana untuk menakutkan musuh-musuh kamu. Kerana sesungguhnya musuh Islam sentiasa mencari ruang ataupun mencari peluang untuk mereka melakukan huru-hara kepada negara Islam ataupun umat Islam khususnya. Baik, yang terakhir ni mungkin ada satu saranan kepada rakyat Malaysia tentang bagaimana fungsi ataupun peranan rakyat Malaysia dalam mendaulatkan negara kita bersama dengan ATM. Jadi kita dalam tema sambutan pada tahun ini iaitulah kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Kedaulatan negara merupakan satu perkara yang perlu diberikan perhatian oleh seluruh masyarakat Malaysia khususnya, dengan memberi dukungan, memberi sokongan kepada program-program yang diberikan atau dianjurkan oleh tentera khususnya, dan juga tentera dan masyarakat awam tidak akan berpisah. Kerana ini adalah merupakan tema atau moto yang kita pegang, menandakan wujudnya pertautan yang rapat di antara tentera dan awam. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan atas kesudian berkongsi tentang intisari khutbah pada hari ini, dan insya-Allah kita akan mendengar azan Zuhur yang bakal dikumandangkan. Sementara itu mari kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW bersempena dengan bulan Rabiul Awal ini. Banyakkan sedekah. Baru saja kita sambut perarakan Maulid Rasul dan juga majlis sambutan Maulid Rasul semalam. Jadi mudah-mudahan momentum itu dikekalkan sepanjang bulan ini dan juga sepanjang tahun, insya-Allah. Dan juga mari kita sama-sama membaca surah Al-Kahfi yang merupakan sunnah baginda Nabi SAW setiap hari Jumaat. Mungkin kalau tidak ada masa, boleh baca 10 ayat yang pertama dan juga 10 ayat terakhir. Dan kita sedang menantikan masuknya waktu Zuhur, yang selepas itu akan disampaikan khutbah oleh Major General, yang sebentar tadi kita bersama dengan Brigadier General. Dan insya-Allah sama-sama kita memperbanyakkan sedekah juga pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, amalan sunat, amalan-amalan yang wajib di samping solat kita yang menjadi tiang agama 5 waktu sehari semalam yang kita tunaikan. Dan insya-Allah dalam jam 1.07 tengah hari ini, waktu Zuhur akan berkumandang azannya, menandakan masuknya waktu solat Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dan insya-Allah signifikannya tualang ini seperti yang telah pun disebutkan oleh Tuan Imam sebentar tadi, ialah bagaimana sebuah pokok yang tinggi yang mempunyai akar tunjang yang dalam dan kemudian mempunyai atap ataupun mempunyai daun-daun yang memberikan perlindungan kepada semua hidupan di bawahnya. Itulah satu analogi yang diberikan kepada ATM Angkatan Tentera Malaysia yang memangnya menjaga kedaulatan negara kita. Subhanallah. Dan Masjid Khalid Al-Walid yang telah pun disebutkan oleh Tuan Imam sebentar tadi ialah masjid milik Angkatan Tentera Malaysia yang terbuka untuk semua warga ATM dan juga terbuka kepada semua rakyat ataupun orang awam yang tinggal di sekitar ini. Dan insya-Allah kita akan bersama-sama dengan Bilal untuk mendengar azan pertama menandakan masuknya waktu Zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikianlah tadi azan yang telah pun berkumandang menandakan masuknya waktu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Kita kini sedang bersiaran secara langsung dari Masjid Khalid Al-Walid Kuala Lumpur dan mengharapkan sedang penonton untuk terus setia bersama dengan kami. Pada hari Jumaat yang mulia ini, mari kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunat seperti mana baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, nescaya akan diterangkannya dengan satu cahaya di antara dua Jumaat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Selain itu, tuan-tuan puan-puan sedang penonton, mari kita sama-sama memperbanyakkan selawat dan juga sedekah, kerana sedekah itu dapat menyucikan harta kita. Bukan saja itu, bahkan dapat membantu mereka yang memerlukan, insya-Allah. Tajuk khutbah kita pada hari ini, seperti yang telah pun dimaklumkan oleh imam sebentar tadi, ialah ibrah tualang dalam merealisasi kedaulatan negara, tanggungjawab bersama.
Mari kita menelusuri sejarah kepimpinan ketenteraan baginda Nabi SAW bersempena dengan sambutan Hari Angkatan Tentera Malaysia tahun 2023 ini yang ke-90. Terdapat 3 faktor utama yang melatari kejayaan Rasulullah SAW dalam pengurusan kepimpinan ketenteraan yang diindoktrinasikan dalam perancangannya, iaitu faktor pembinaan modal insan, corak kepimpinan dan faktor keperluan logistik dan kebajikan yang akan diperhalusi setiap satunya. Pembinaan modal insan baginda Nabi SAW adalah berteraskan beberapa akhlak seperti istiqamah, tawaduk, pemaaf dan juga penyantun. Sebagai contoh, baginda sangat istiqamah dalam membawa hala tuju dakwah tercapai walaupun terpaksa melalui medan jihad yang sangat menguji mental dan fizikal semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karisma baginda sallallahu alaihi wasallam ini terselah sejak permulaan dakwah baginda, khususnya ketika memberi jawapan kepada bapa saudaranya Abu Talib yang didatangi oleh orang-orang Quraisy meminta beliau supaya menghentikan dakwah. Kata baginda Nabi SAW, demi Allah, jika diletakkan matahari di tangan kananku, 2 bulan di tangan kiri supaya aku meninggalkan dakwah, sama sekali aku tidak akan berbuat demikian. Sebaliknya, aku akan meneruskan hingga Allah Subhanahu Wa Taala menangkan Islam ataupun aku akan binasa kerananya. Aku masih lagi akan meneruskannya. Jawapan baginda Nabi SAW ini syarat dengan elemen kekuatan istiqamah yang tidak mampu digoyang dan diganggu gugat oleh sesiapa jua, walaupun orang yang melindunginya. Faktor yang kedua yang boleh kita lihat tentang bagaimana kepimpinan ketenteraan baginda Nabi SAW adalah dalam pembentukan struktur organisasi ketenteraan secara hierarki berdasarkan kedudukan pangkat telah menjadi satu tradisi dalam masyarakat Islam di zaman Rasulullah SAW, di mana ketua yang paling rendah sekali dikenali sebagai Al-Arif yang bertanggungjawab menyelia dan menjaga 10 orang anggota di bawahnya, sementara setiap 10 orang Al-Arif ini akan diletakkan di bawah kepimpinan yang berpangkat An-Nakib, dan ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi SAW. Dan faktor kehebatan Nabi juga dalam peperangan, juga faktor logistik dan persejahteraan yang terdiri daripada baju besi, perisai tangan, pedang, lembang, busur panah dan macam-macam lagi. Rasulullah SAW merupakan satu contoh terbaik menjadi role model dalam bidang kepimpinan. InsyaAllah kita akan kembali ke Dewan Utama untuk mendengar azan yang kedua. Nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kompasia Excelsa tahu. Adakah sesiapa yang tahu apakah maknanya? Kompasia Excelsa tahu adalah nama botani bagi sejenis pokok saka di hutan hujan tropika yang tingginya mencecah 100 kaki tinggi dan mampu hidup ratusan tahun. Ia dikenali sebagai pokok tualang, spesies terhebat yang mampu hidup ratusan dan ribuan tahun dan dikira sebagai raja pokok di hutan belantara. Keberadaan akarnya yang menghunjam ke tanah, batangnya yang menjulang ke langit dan daunnya yang merimbun ke bumi menjadikan ia bertindak menaungi dan memayungi pokok-pokok lain yang berada di sekitarnya. Hebatnya pokok tualang bukan sekadar tumbuhan lain menikmati tuah daripadanya. Bahkan ia menjemput lebah tualang untuk bermadu di dahan-dahannya yang ampuh dan kukuh. Bahkan ia menjadi punca rebutan di antara pemburu madu tualang dengan pemburu kayu balak. Malah andainya tumbangnya sebatang tualang, maka ia akan ditangisi oleh sekalian tumbuhan dan hidupan lain. Lantas, dengan kehebatan tualang ini, maka apa ada kaitannya dengan Hari Angkatan Tentera ke-90? Mari bersama kita telusuri ayat Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan di awal khutbah tadi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibah ka syajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Maksudnya, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengemukakan satu perbandingan, yaitu kalimah yang baik, perkataan yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya atau akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dengan pohon yang baik, berakar teguh dan pucuknya menjulang ke langit, tanpa menamakan apakah pohon itu. Namun dalam khutbah hari ini kita ingin menyatakan, mengharapkan serta mendoakan bahawa tualang yang kita sebutkan itu menjadi milikan dan kepunyaan warga Angkatan Tentera Malaysia. Tanggal 16 September 1933 menjadi detik sejarah tertubuhnya Angkatan Tentera Malaysia yang bermula dari saat itu mempersiapkan diri serta bersiaga menjadi Angkatan Tentera yang kredibel
demi melindungi kedaulatan, integriti dan kepentingan negara. Malah dengan visi dan misi itulah kita warga ATM terus berada di sini dan memastikan dan merealisasikan bahawa kedaulatan negara adalah tanggungjawab bersama. Setelah 90 tahun berlalu, mengharungi pelbagai fasa kepayahan dan keadaan tidak menentu, namun ATM terus ampuh dan kukuh menggalas amanah, mengotakan janji, melunaskan tanggungjawab dengan penuh keiltizaman bagi mengekalkan relevansi keabsahan dan kewujudannya sebagai tonggak utama benteng pertahanan negara. Malas lari dengan usianya kini, ATM terus mengorak langkah, memperkembangkan serta mentransformasi organisasinya sebagai sebuah angkatan masa hadapan yang berpengetahuan dan profesional untuk mendepani cabaran masa hadapan. Warga Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut dan udara yang dikasihi sekalian, selaku warga ATM, kita semua harus sewajibnya memahami hasrat kepimpinan tertinggi ATM, dan pasti itulah kesungguhan, harapan dan keyakinan impian yang ada pada Panglima Angkatan Tentera dan seluruh kepimpinan ATM. Namun apa jua kerangka dan perancangan yang hebat, seandainya memiliki sebuah angkatan yang lemah dan tidak berkudrat. Atas sebab itu, saya mengutamakan kita semua bagaikan tualang yang gagah dan hebat. Malah sekali lagi saya bertanya, apa maksud kita semua? Semua bermaksud setiap warga kita Angkatan Tentera Malaysia mesti menjadi seumpama pohon tualang. Kalau tentera darat Malaysia bagaikan tualang. Kalau tentera laut diraja Malaysia seperti tualang. Kalau tentera udara diraja Malaysia seumpama tualang. Atasnya tualang, bawahnya juga tualang, bahkan yang lama juga tualang, malah yang baru bermula juga lagaknya bagaikan tualang. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, memahami maksud ini, tualang yang menjulang tinggi tidak terus bermula pada umurnya 500 tahun, tetapi ia tetap bermula dari usianya sehari, 10 hari, 100 hari. Maka begitulah kita, untuk menjadi Angkatan Tentera Malaysia terhebat dan terbaik, maka kita harus bermula dengan sehebat ini dan kekal sebegitu untuk sekian lama yang akan menentukan kedudukan kita. Pastinya Allah Subhanahu wa taala akan membidik catur mengikut kehendak dan kemahuannya, bersesuaian dengan pinta doa dan kemahuan ikhtiar manusia ciptaannya. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita didoktrinkan dan dilatih dengan inspirasi jiwa perang dan berjuang demi kedaulatan sebuah negara tercinta. Namun cuba kita fikir sejenak, bagaimana kita mahu mencapai plan strategik MINDEF 2021 hingga 2025, satu dokumen rencana strategik yang seiring dengan kertas putih pertahanan bagi menjadikan Malaysia yang selamat, berdaulat dan makmur. Malah bagaimana Angkatan Tentera Malaysia mampu menjadi angkatan yang bersepadu, tangkas dan berfokus, serta mampu bertindak balas terhadap sebarang ancaman semasa aman dan konflik dengan tahap kesiagaan yang tinggi bagi melaksanakan operasi ketenteraan, sedangkan anggota yang dimiliki tidak sehebat dan sekuat pohon tualang. Apa yang ingin saya sampaikan adalah, walau siapa pun kita, tentera darat, laut maupun udara, kita harus menjadi warga tentera yang layak diibaratkan sebagai tualang, kerana rakyat dan negara ini sentiasa meletakkan harapan yang cukup tinggi untuk kita sentiasa mempertahankan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam memastikan keamanan dan kedaulatan negara tercinta ini akan tetap kita warisi pada generasi anak cucu di masa hadapan. Lalu ayat Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingatkan kita akan peranan kita semua sebagai warga Angkatan Tentera Malaysia. Firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail
turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Maksudnya, dan persiapkanlah untuk menentang musuh yang menceroboh dengan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persiapan itu musuh Allah dan juga musuh kamu. Surah Al-Anfal ayat yang ke-60. Hadirin tetamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasrat Panglima Angkatan Tentera dan seluruh pucuk pimpinan tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Dan dalam masa yang sama, ingat beberapa perkara ini. Yang pertama, jangan pernah ada lintasan di dalam hati untuk menjadi petualang. Petualang dengan nekat yang curang untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri tanpa melihat kepentingan organisasi yang lebih luas. Nanti esoknya akan merugikan diri dan organisasi di masa hadapan. Ingat, tanah air ini pernah jatuh ke tangan musuh oleh sebab adanya petualang dari kalangan anak bangsa sendiri. Malah lebih malang kalau itu dari kalangan warga tentera menjadi petualangnya. Kedua, jangan pernah terdetik untuk menjadi penghalang. Warga Angkatan Tentera Malaysia yang hebat jangan sesekali terlintas di hati untuk berlaku tidak baik, sama ada dari segi perkhidmatan maupun agama. Jadilah warga yang hidup berprinsip dan beragama. Apatah lagi buat kita yang membedik senjata yang mampu membunuh 100 atau 1000 nyawa. Ingat kata pepatah Inggeris, the right man behind the gun. Orang yang tepat berada di belakang senjata. Malah dengan kata lain, kita tidak mahu senjata berfungsi tetapi berada di tangan mereka yang hilang fungsi. Lantas berusahalah untuk menjadi warga Angkatan Tentera yang berfungsi dan terbaik. Lalu saya ingatkan sekali lagi dengan suatu kata-kata Imam Al-Ghazali yang bermaksud, banyak orang yang telah meninggal tapi nama baik mereka tetap kekal, dan banyak orang yang masih hidup tapi seakan mereka orang mati yang tidak berguna. Yang ketiga, kalau tidak seperti tualang, jangan pula kita menjadi lalang. Andai kata diri tidak mampu menjadi sepohon tualang yang tegak berdiri di tengah belantara, maka janganlah jadi lalang yang tumbuh di merata-rata. Tumbuhmu ibarat lalang yang menyemakkan mata memandang. Kalau dalam organisasi hadirmu tidak mengembirakan, pergimu pula tidak mengecewakan. Kalau beginilah tingkah laku, maka ayuhlah perbaiki diri dan jangan terus menjadi liability atau hutang yang membebankan buat Angkatan Tentera Malaysia dan negara, apatah lagi buat agama Islam yang mulia. Semoga bicara khutbah hari ini menepati hasrat tema sambutan Hari Angkatan Tentera ke-90, ibrah petualang dalam merealisasikan kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Juga semoga slogan Angkatan Tentera Malaysia sentiasa bersepadu akan sentiasa tersemat di dada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, biar Allah sayang kita semua dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. آمين 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 يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر ونستغفر الله العظيم. Alhamdulillahillazi bi ni'matih tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari semalam tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijrah, kita menyambut hari keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastinya ia memberi peluang untuk kita menggandakan rasa kasih dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi. Selawat merupakan doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar baginda ditempatkan di tempat yang tertinggi seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa berselawat akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung ia akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kesinambungan penyempurnaan daripada ajaran para rasul terdahulu dalam membimbing umat Islam, dalam membimbing umat manusia menjalani kehidupan dengan meniti jalan yang sebenar-benarnya, iaitu Islam. Justru marilah kita mengikuti segala perintah, ajaran dan sunnah yang telah dibawa oleh baginda Nabi dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan dapat menyemarakkan lagi cinta dan kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada dunia dan segala isinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Jalalata Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inu Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haji. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وأماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وابعث المقام إنك استقيموا رحمكم الله وتكن صاف نفكن صاف أصلي فرض الجمعة ركعتين إمام الله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات السلام عليك أيها النبي وبركاته السلام على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه كل معلوم له. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلد ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Persatuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ya Hannan, ya Allah dengan berkat amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi khutbah yang dah pun dibawakan khas untuk anda dari Masjid Khalid Al-Walid Kuala Lumpur dengan tajuk khutbah yang telah pun dibentangkan Ibrah Tualang dalam merealisasi kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Berdasarkan khutbah itu, mari kita sama-sama mengangkat anggota Angkatan Tentera Malaysia yang terus mendaulatkan negara kita. Alhamdulillah, syukur juga, terima kasih diucapkan kepada jurubahasa isyarat Zaid Abdul Samad, kru-kru penerbitan dan juga teknikal yang telah pun menjayakan secara langsung solat Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja daripada saya, Jalal Zaiki. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.